Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Hakim bin Zakaria dan ini ahli kumpulan saya. Saya Nur Syafiqah binti Syarif. Saya Siti Nur Emelda binti Mak Deris. Saya Farhani binti Muhammad Fauzi. Dan saya Khairul Izzuddin bin Muhammad Zaini. Okey, kami daripada kumpulan Masdo dan ingin memperbentangkan tajuk penyalahgunaan undang-undang. Sekarang saya akan membentangkan tentang maksud falsafah. Maksud falsafah ataupun perkataan falsafah dari segi Yunani ialah filosofia yang bermaksud cinta kepada hikmah. Dalam falsafah ada ilmu falsafah. Ilmu falsafah merupakan pemikiran relatif terhadap pelbagai persoalan mengenai segala perkara yang berkait dengan landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala perkara dalam kehidupan manusia. Seterusnya, falsafah juga terdapat dalam pendidikan. Di negara Malaysia, falsafah disebut sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah juga berkait rapat dengan rukun negara. Rukun negara ada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okay, saya ingin membentangkan salah satu kes yang salah di sisi undang-undang, iaitu kes pembuangan bayi. Kes pembuangan bayi ni adalah salah satu kes yang agak hangat pada suatu masa dahulu. Macam apa yang saya paparkan di dalam slide, iaitu kerajaan-kerajaan akbar, kita boleh tengok mayat-mayat bayi ni dibuang di merata-rata tempat. Contohnya di dalam pam tandas, buang tepi jalan, dalam longkang pun ada. Kes pembuangan bayi ni adalah salah satu kes yang kejam dan tak berhati turut. Sebab itu saya ingin kaitkan dengan salah satu faktor di dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Dalam agama Islam, apabila kita sebut kepercayaan kepada Tuhan, kita akan percaya akan dosa dan pahala. Sebab itu, apabila kita percaya akan dosa dan pahala, kita akan lebih takut untuk membuat dosa dan lebih mengamalkan untuk membuat pahala. Seperti kes-kes pembuangan bayi ni, insan-insan ni lebih, orang kata tak peka, orang kata lebih rela untuk membuat dosa untuk menjaga aib sendiri. Sebab itu, apabila kita percaya kepada Tuhan, apabila kita lebihkan diri kita ke dalam agama kita, kita akan hindari daripada kes-kes ini. Okay. Seterusnya, saya akan bentangkan contoh-contoh hukuman dalam kes pembuangan bayi ini. Okay. Membuang bayi atau menyembunyikan kelahiran merupakan kesalahan di bawah Seksyen 317 dan Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Okey, boleh dihukum penjara tidak lebih 7 tahun atau denda kedua-duanya. Manakala Seksyen 318 Kanun sama, iaitu menyembunyikan kelahiran dengan membuang mayat, boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Okey, itu sahaja. Rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan juga negara menekankan tentang kesetiaan dan ketaatan rakyat terhadap raja, institusi diraja dan negara. Rakyat Malaysia mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus maju dan negara yang berdaulat sekiranya rakyat terus mengamalkan prinsip kedua dalam rukun negara Malaysia. Namun begitu, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak menerapkan prinsip rukun negara dalam diri mereka sehingga berani melakukan penghinaan terhadap agung dan juga institusi diraja. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan dalam pembentangan ini,
dua individu ini telah melakukan penghinaan terhadap agung. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat biadab dan tidak boleh dimaafkan. Tindakan mereka cenderung untuk menghasut dan mempengaruhi individu lain untuk melakukan tindakan dan tuduhan yang sama. Perkara ini akan mengganggu gugat kedaulatan dan keamanan negara. Kesalahan ini boleh dihadapkan ke mahkamah mengikut Akta Hasutan 1948 kerana tindakan yang ditunjukkan boleh dilihat sebagai cubaan menghasut. Tindakan ini juga boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 kerana penggunaan yang tidak wajar terhadap kemudahan rangkaian dan penghematan rangkaian. Slide yang seterusnya ialah penyalahgunaan media sosial, iaitu di bawah rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Media sosial adalah rangkaian yang mampu rakyat berkongsi maklumat dengan mudah di mana jua dalam masa yang pantas. Namun terdapat segelintir masyarakat yang berhasad dengki berkongsi gambar ataupun video yang boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum. Contohnya jika ada segelintir rakyat yang tidak berhati dengan segelintir rakyat lain, maka ia akan menyebarkan berita palsu dan membuat fitnah ke atas segelintir rakyat tersebut. Penyalahgunaan media sosial di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Urunan Akta 588 yang mempunyai peruntukan utama yang membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil ke atas aduan-aduan. Apabila seseorang melanggar subsection 1 adalah dengan melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan jika berlanjutan, ia boleh didenda sebanyak RM1,000 bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Contoh penyalahgunaan ialah pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan yang memberikan unsur sumbang, lucah, palsu, mengancam atau buruk sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang. Dadah merupakan salah satu skop kedaulatan undang-undang kerana dadah boleh menyebabkan ketagihan dan membahayakan nyawa seseorang individu. Kesannya, seseorang akan bertindak luar kawalan kerana dadah juga menghayalkan. Kerajaan Malaysia telah menyenaraikan dadah ini dalam Akta Berbahaya 1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluaran, pengedaran, import, ekspor, pemilikan dan penyalahgunaan dadah seumpama ini. Jenis dadah seperti ganja, heroin, syabu dan ekstasi diambil untuk mengubah perasaan dan fikiran. Dadah ini juga dikenali sebagai dadah yang disalahguna. Seterusnya saya akan bentangkan tentang jenayah buli ataupun dera. Jenayah ini boleh dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang yang dimaktubkan dalam rukun negara. Jenayah buli ini boleh dilakukan dalam pelbagai peringkat umur, tidak kira sama ada budak ataupun dalam peringkat dewasa. Buli ini boleh dikategorikan sebagai dua, iaitu secara fizikal ataupun secara mental. Buli secara fizikal ini boleh mengefekkan kepada anggota badan, iaitu seperti memukul mangsa sehingga mencederakan ataupun yang menggunakan bahan-bahan ataupun benda-benda tajam untuk membuli. Buli secara fizikal ini boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Seterusnya ialah buli secara mental. Buli secara mental ini boleh dilakukan seperti mengejek, mencerca ataupun mengejek atau mencerca mangsa lah. Perbuatan ini jika dibalas akan berlakunya buli secara fizikal. Selalunya buli secara mental ni dilakukan secara beramai-ramai lah.
Okey, seterusnya kita akan membentang tentang hukuman jika melakukan kegiatan buli ini. Hukuman yang dimaktubkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia, Akta 574, iaitu suatu akta yang akan digubal bagi membolehkan seseorang ini diseksa atau kalau disabitkan jenayah. Hukuman denda ataupun pemenjaraan dinaikkan termasuklah bagi kesalahan di bawah Seksyen 31, iaitu kesalahan mendera, mengabaikan dan menganiaya kanak-kanak, di mana denda dinaikkan kepada 50,000 ataupun hukuman penjara ditambah kepada 20 tahun. Okey, sekian daripada saya. Saya ingin membentangkan kes rasuah. Kes rasuah ni agak hangat jugalah. Sebab kes rasuah ni adalah salah satu yang telah menjadi budaya rakyat Malaysia kita ni. Rasuah ni merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang hadiah keraian kepada pihak-pihak tersebut. Senang cerita, rasuah ni adalah salah satu kesalahan undang-undang yang paling senang untuk dibuat kerana tak memerlukan permohonan seperti penat apa semua, hanya memerlukan wang untuk melepaskan untuk memperjayakan suatu benda. Okey. Ini adalah kesalahan ataupun hukuman untuk kes rasuah. Mengemukakan tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kesalahannya adalah menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Meminta atau menerima suapan di bawah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Okey, hukumannya dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Itu saja. Arak merupakan alkohol dalam bentuk etil alkohol. Ia merupakan cecair yang mudah terbakar dan boleh memabukkan. Arak boleh dikatakan sebagai dadah yang bertindak ke atas otak manusia yang akan menyebabkan ketagihan terhadap minuman arak. Ia boleh menyebabkan ketidakwarasan akal fikiran peminumnya kerana mabuk. Sejak kebelakangan ini, banyak kemalangan jalan raya yang berlaku melibatkan pemandu mabuk, sehingga menyebabkan mangsa maut dan juga cacat seumur hidup. Seperti yang ditunjukkan dalam akhbar ini, Karupayah Perisami, 60 tahun, merupakan antara mangsa yang cedera parah termasuk isteri dan 2 anaknya akibat dilanggar oleh pemandu mabuk. Akibat dari kemalangan tersebut, beliau mengalami cedera parah sehingga terpaksa dimasukkan besi di kaki dan terpaksa bergantung bantuan tongkat 4 kaki walaupun sudah sembuh dari kemalangan itu. Keratan akhbar online yang kedua menunjukkan 2 sahabat menjadi mangsa pemandu mabuk selepas seorang wanita mabuk memandu pacuan 4 roda dan telah melanggar bahagian motosikal menyebabkan mangsa mengalami cedera parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelas di sini menunjukkan bahawa arak amat memudaratkan dan memberi kesan yang buruk terhadap individu tersebut dan sekeliling. Kerajaan telah menetapkan undang-undang pemandu mabuk akan dikenakan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM1,000 Malaysia dan tidak lebih RM6,000 Malaysia atau penjara tidak lebih 12 bulan. Pesalah juga boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM10,000 Malaysia dan penjara maksimum 12 bulan kerana memandu dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kematian. Ini akhir sekali antara kesalahan yang sering dilakukan pada zaman globalisasi ini ialah merokok di tempat awam. Kita boleh lihat di restoran ataupun kedai makan yang merokok ni merupakan satu tabiat untuk seseorang lelaki lakukan sebelum ataupun selepas makan.
Ada satu kajian menyatakan asap rokok ini merupakan lebih bahaya berbanding orang yang menghisap rokok itu. Jadi dia akan lebih mudaratkan kepada orang-orang yang berdekatan. Asap ini, orang yang boleh terancam dengan asap rokok ini lebih utamanya kepada perempuan yang mengandung, kanak-kanak ataupun orang tua yang mempunyai pelbagai jenis penyakit. Okey, yang seterusnya kita akan membentangkan tentang akta ataupun undang-undang jika kita merokok di tempat awam. Mengikut Peraturan 11, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, iaitu mana-mana individu yang melakukan kesalahan merokok di tempat larangan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara tidak melebihi 2 tahun. Yang seterusnya ialah semua premis makanan diwartakan sebagai tempat larangan merokok. Bermulanya daripada 1 Januari 2019 selari dengan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau. Pindaan iaitu 2018. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan daripada tajuk yang kami bentangkan adalah dalam kehidupan kita pasti ada peraturan atau undang-undang kerana peraturan dibuat untuk mengatur dan menertibkan manusia. Jika tidak ada peraturan, pasti kehidupan kita akan menjadi kacau, tidak terkendali dan tidak ada keterangan dalam hidup. Undang-undang diadakan untuk faedah masyarakat. Tujuan utama undang-undang bukan untuk menghukum. Walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka harus dihukum. Setiap undang-undang dan sistem perundangan secara universal mempunyai tujuan utama, iaitu menyediakan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat dengan cara menetapkan standard serta batasan dalam setiap aktiviti. Itu saja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.